Okey, Assalamualaikum semua anak-anak ya. Baik, untuk tajuk yang terakhir ialah mereka bentuk fashion. Okey, kita lihat pada hari ini fashion berkembang dengan pesat. Okey, apa yang kamu pakai masa keluar daripada rumah, apa pakaian yang kamu nak guna untuk menampakkan diri kamu tu sangat berketerampilan, ya, sangat cantik orang tengok atau sangat handsome, okey. Bergantung pada jenis pakaian kamu. Kadang-kadang ada juga pakaian bergantung pada tema pada hari itu ataupun kalau kamu ada majlis, dia ada tema dia. Contoh kalau pakaian sekolah kamu contoh hari Khamis kan? So batik. So macam mana kau nak fashionkan batik tu? Okey, sama ada kamu nak bentukkan dia kebaya ke, kamu nak bentukkan dia jadi macam baju kurung ke? Dia begitu. Okey, dalam definisi reka bentuk fashion, okey, keinginan pengguna untuk kelihatan menarik, bergaya dan glamour telah mendorong kepada penghasilan pelbagai jenis reka bentuk fashion. Okey, yang kamu pakai dekat hari-hari itu, yang kalau pergi ke shopping mall, kadang-kadang kita panggil streetwear kalau pakai jeans lah. Tapi kalau orang pakai skirt kembang-kembang, nak pergi ke mall, macam kurang sesuai. Sebab bila kita nak shopping, kita banyak bergerak. Okay. Takkan you nak pakai skirt kembang kan? Dia macam tu lah. Okay. Kecuali you waktu itu sebagai parade. Macam anime. You ada satu show, costume show waktu itu dekat mall. Itu lain. Okay. Dengan berpakaian secara anime. Kan? Itu beza ya. Okay, kini reka bentuk fashion tidak hanya tertumpu kepada fashion semata-mata, tapi aksesori. Aksesori tu maksudnya head to toe. Pakai fashion, pakaian. Okay, tapi aksesoris kamu macam rantai, kasut. Okay. Tudung ini aksesori. Kan, tudung sekarang pun dah ada bling-bling, begitu kan. Okay, tapi bergantung kepada majlis yang kamu pergi atau tempat yang kamu pergi. Okay, katalah nak pergi ke majlis kahwin. Takkan nak pakai seluar jeans. Kalau lelaki ya mungkinlah jeans dengan baju Melayu. Tetapi perempuan kalau dia pergi ke majlis kahwin, okay, pakai jeans, kurang sesuai. Bukan tidak boleh, tetapi kurang sesuai. Okay. Alright, bagi menghasilkan reka bentuk fashion yang menarik, idea, kreativiti dan imajinasi itu sangat diperlukan. Bukan sangat tinggi, sangat-sangat diperlukan. Kalau you have to imagine, you have to. Kalau tak, you susah. Okay. So, contoh kamu nak tema kamu, cikgu, saya nak buat style angkasawan. Buatlah style baju angkasawan. Tapi sebelum tu, mesti kena buat kajian. Okay, macam mana bentuk baju angkasawan. Kemudian, baju itu mesti berfungsi. Okay, ingat, fungsi function follow form or form follow function. Kena tengok yang itu. Ya. Okay, dalam kini kamu patut belajar ialah reka bentuk fashion merupakan satu bidang yang luas, okey, yang boleh diceburi oleh lelaki dan perempuan. Itu saya kata, lelaki tak semestinya jadi lembut pun, tak. Ramai jadi designer lelaki, ramai. Okey, banding dengan perempuan. Ramai sebenarnya. Ramai ya. Okey, tengok fashion-fashion yang ini, yang dekat gambar yang sekarang ni, ialah fashion, bukan di fashion, di kostum. Okey, pakaian tradisional mereka. Okey, ni pakaian tradisional. Yang ini ini ialah pakaian tradisional. Okey, bukannya pakaian yang biasa-biasa ya, tradisional. Dia setiap pakaian tradisional ni dia ada lambang dia, apa maksud dia. Aksesoris dia guna ni pun ada maksud dia. Bukannya saja-saja kita nak letak macam tu. Okey. Baik, seterusnya, okey, definisi reka bentuk. Okey, reka bentuk merupakan proses terjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan produk. Okey. Reka bentuk proses terjemah idea dan kreativiti untuk hasil produk tu. Okey. Jadi sebelum kamu nak buat reka bentuk fashion ini, you kena ada idea ataupun you kena buat satu kajian sebelum itu supaya you tahu apa you nak. Okey. Kadang-kadang mungkin kamu kalau lebih senang kamu berkonsep. Kena ada konsep. Contohnya konsep okey, hari ini saya nak buat baju yang bertemakan alam sekitar. So maksudnya pakaian kamu mungkin lebih kepada daun-daunan ke atau lebih kepada kehijauan ke? Kena buat kajian terlebih dahulu. Okay, you must know apa you buat. Itu mesti tahu ya, mesti tahu. Okay, kemudian definisi fashion, okay, merujuk kepada gaya atau style yang serta tingkah laku yang diterima dan popular pada satu-satu masa. Okay, contoh kalau yang 4 musim, musim sejuk pakaiannya beza ya.
ke baju tebal-tebal. Dah musim sejuk kan? Takkan you nak pakai baju nipis? Ya, musim sejuk, betul lah. Dia macam tu. Di Malaysia tak adalah. Okay? Kita panas. Jadi bila panas, jenis pakaian atau kain atau tekstil, okay, kita panggil kain yang sesuai ialah jenis kapas, kain kapas begitu. Sebab kenapa? Sebab kapas itu serap peluh. Kalau yang jenis panas-panas lah ya. Kemudian question merujuk kepada apa-apa saja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa apa-apa saja ya, yang berkaitan dengan perkembangan trend. Okey. Dahulu dan semasa dalam reka bentuk pakaian, aksesori dan kelengkapan. Okey, sekejap lagi kita akan puasa. Lepas puasa hari raya. Jadi apa? Apa trend dia? Apa trend baju kurung tahun ini? Adakah dia kebaya? Adakah dia potongan kurung pahang? Adakah dia kurung kedah? Tengok trend. Okey. Dia begitu. Itu trend. Sebab masa hari raya saja ramai beli baju kurung. Tapi selepas itu tak ada. Ni macam atau satu hari je pakai baju kurung. Macam tu kan. Okey, itu maksud trend. Maksud dia tidak lama lah. Okay. Fashion mencerminkan budaya dan simbolik, okay, simbolik kepada inovasi dalam sesuatu masyarakat. Contoh tadi pakaian yang ini kan, pakaian ni, pakaian apa? Kostum, pakaian etnik kita panggil lah, pakaian etnik. Setiap satu ni ada maksud. Okay, bukan saja-saja dia nak letakkan. Okay, bukan saja-saja. Okay. Alright, kita terus kepada definisi reka bentuk dan fashion. Tadi definisi reka bentuk, proses, terjemah idea dan kreativiti. Sekarang fashion ialah merujuk pada gaya. Okay, contoh fashion Cikgu Som hari ni, dia pakai jubah. Style untuk pakai jubah hari ni. Dan berselendang saja, begitu saja. Okay, itu fashion atau gaya sahaja. Okay, ada kalanya kamu nampak saya hanya pakai baju sukan sahaja. Okay. Boleh faham ya? Okay, reka bentuk fashion merupakan satu proses atau bidang seni aplikasi idea yang kamu nak design itu kamu aplikasikan, kamu buat. Okay, kamu buat. Okay, tapi menekankan konsep, prinsip reka bentuk kamu ada berapa, kan? Elemen kamu yang semula jadi dalam reka bentuk. Masih lagi patah balik prinsip reka bentuk, elemen reka bentuk ini sangat penting ya. Sangat penting. Bukan mudah. Dia kalau nak untuk reka bentuk, prinsip dan elemen reka bentuk ni sangat penting. Okay. So dalam kamu nak menterjemahkan idea kamu tu yang contohlah, okay, cikgu saya nak asal tu nak buat daripada buah kelapa. Kamu dah study buah kelapa dengan warna dia, dengan sabut-sabut dia. Jadi macam mana kamu nak aplikasikan buah kelapa tu pada pakaian? Terjemahkan dia dalam pada pakaian. Mungkin dari segi warna dia. Okey, mungkin daripada corak-corak dia. Contoh baju Cikgu Som ni kan. Dia macam contoh saya banyak kepada daun. So, daun-daun tu bukannya daun itu kamu nak ambil, kamu nak tempel pada baju. Mungkin. Tapi, kamu buat dalam bentuk 2D kan? Dalam bentuk corak. Okey, dari sini unsur kepelbagaian ada, prinsip ada, elemen ada. Okey. Itu maksud dia aplikasi. Kamu apply. Apa yang kamu nak fokus yang apply. Bukan semua benda yang kamu kata yang buah kelapa tadi. Bukan semua kamu nak apply yang ciri-ciri kelapa tu ke dengan daun, dengan sabutnya tu. Semua kamu perlu apply dalam pakaian kamu. Tak. Ambillah 1-2 sahaja. Okey, menggambarkan itu buah kelapa. Sebab dia hanya pun aplikasi. Okey. Mungkin sabut kelapa tu mungkin kamu boleh letakkan di lengan kamu ke apa kalau tak gatal lah. Tapi biar logik lah orang kata ya, biar logik. Okey, penghasilan reka bentuk fashion melibatkan proses ulang ya, tiru, inovasi. Okey, menghasilkan satu fashion yang baru. Baik. Dulu kebaya ketat macam ni, kebaya ketat. Sekarang dah kebaya kebarung yang longgar. Okey. Dulu kebaya baba dan nyonya bersulam. Agak mahal ya, bersulam. Kan kebaya mak kamu yang lama-lama yang bersulam tau. Sekarang mencetak aja. Sama macam songket. Okey, songket dulu ditenun ya, songket ditenun. Okey, tapi sekarang dicetak. Dia begitu. Itu maksud dia penghasilan reka bentuk fashion melibatkan proses itu diulang. Okey, tiru balik. Tapi inovasi dia apa? Okey, inovasi dia ialah dicetak. Daripada songket itu ditenun-tenun tapi dicetak.
Okey, contoh dia pakai contoh pakaian baju Salma. Salma ni artis ya dulu ya, artis. Dulu dia seorang artis ya. Sangat terkenal, okey. Jadi pakaian baju Salma tengok ni. Okey, so yang ini ya, 70-an semua ikut badan. Tanya mak kamu, semua ikut badan. Tak ada yang tak ikut badan. Untuk kebaya lah. Okey, sekarang kebaya dia dah diinovasikan mengikut trend semasa. Kemudian ada pinggang lah dekat sini kan. Tidaklah berapa ketat macam tu kan. Alright, reka bentuk fashion dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Ya, diikut trend. Waktu 70-an itu dia kata, waktu 70-an trend kebaya dia begini. Okay. Kemudian waktu tahun 2000 kebayanya begitu. Dia tidak akan kekal. Dia akan sentiasa ada perubahan. Okay. Contoh kain batik. Kain batik. Dulu kain batik mak kamu tu just kain batik. Tidak ada siapa pun nak buat dalam bentuk baju kurung. Betul? Okay. Tidak siapa pun. Tetapi sekarang kain batik itu dijadikan baju kurung. Okay. Sama ada dibuat dalam bentuk baju ataupun dibuat dalam kain, dijadikan kain. Dulu kain batik tak ada tu. Jadi macam tempat berkembang je. Okay. Kalau kamu tanya mak kamu lah. Jadi reka bentuk ni, reka bentuk fashion dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Waktu itu ya. Ikut trend biasanya. Popular sesuatu reka bentuk fashion mengikut pada umur. Geografi, pekerjaan dan tempat. Ya, mengikut umur, geografi. Okay. Sekarang trend kamu, pakaian kamu ialah yang princess sebab terpengaruh pada Frozen. Jadi cetakan pada kain banyak kepada Frozen. Gambar-gambar Frozen, color-color Frozen, color-color biru begitu kan. Lepas tu kain jenis kembang-kembang yang adik kamu pakai dan kamu pernah pakai. Okay, masa kamu darjah 3 ke, darjah 4 ke, gitu. Okay, dalam kerjaya fashion kamu akan jadi fashion designer. Fashion. Kemudian peramal peramal fashion atau fashion forecasting. Yang maksudnya kamu kena ramalkan apa trend tahun depan. Tapi kalau kamu nak meramalkan fashion ni, dia satu dia kena buat kajian dulu tau. Dia bukannya saja-saja kamu nak ramal macam bomo. Tak, dia ada kajian dia. Okey, dari segi fabric tu kain dia. Okey, corak baju saya. Okey, kena warna, tema, kemudian bentuk. Okey, kemudian elemen seni reka, dia banyak. Siluet kita panggil siluet. Siluet ialah bentuk yang dia maya macam ni. Siluet. Okey, siluet ni. Ini ialah siluet. Okey. Peramal reka fashion ni kan dia terlibatlah macam contoh kalau kamu tengok Chanel ketua fashion show, itu dia mula dulu tahun 2022. Kalau dia mula dulu, maksud dia antara orang yang meramal. Sebab dia mula dulu. Okay. So, kita boleh tengok fashion tu. Sebenarnya. Okay. Boleh faham ya? So, maksud dia mana-mana kalau nak tengok peramal, kamu tengok tahun. Bermulanya awal tahun. Apabila dah banyak fashion show dibuat. Okay. Itu maksud dia. Fashion forecasting. Okay, tenaga pengajar ya, you jadi pensyarah kan, you jadi apa? You jadi cikgu atau apa guru-guru dekat college vocational ke kan, atau dekat institut latihan belia negara ke, dia banyak. Dia banyak. Fashion ni tidak semestinya kamu jadi tukang jahit tak. Okay. Kamu juga pembentuk fashion. Okay, tapi kalau dalam fashion tu wajib lah, menjahit tu wajib lah ya. Okay, dalam mereka bentuk fashion ni, kamu juga sebagai peruntik image. Salah satulah pekerjaan yang di dalam tu. Okay, memberi nasihat pada pada pelanggan atau memberi nasihat pada artis gitu kan. Apa fashion yang kamu sesuai untuk dia. Katalah syarikat rakaman tu mengatakan, okay, kita bentukkan dia ni dalam image hip hop. Okay, jadi pakaian ni pada streetwear, pada hip hop. Okay. Bukannya baju kurung, tapi menyanyi hip hop. Tak boleh. Tak kena ya, dia jadi tak kena. Contoh yang Chang Korea kan. Chang Korea. Sebelum dia jadi artis, okay, dia kena ada perunding image dulu. Nak bentukkan dia jadi macam mana. Sebab itu, lelaki-lelaki artis Korea, dia femininkan dia. Diorang tak nampakkan dia sebagai masculine, tidak. Naik kurus-kurus semua kan, walaupun ada
masuk ke gym, whatever. Tetapi penampilan, image dia nampak feminine, nampak lembut. Why? Ada makeup, ada lipstick, ada cara bercakap,